Ini bab firman Allah, katakan serulah Allah ataupun serulah Ar-Rahman, ayyamma, yang mana saja ataupun dengan nama mana pun kamu menyeru, falahul asmaul husna, maka dia mempunyai nama-nama yang baik. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jarir bin Abdullah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak mengasihani orang yang tidak mengasihani manusia. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Usamah bin Zaid, beliau berkata, pernah kami berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang kepada baginda utusan salah seorang anak perempuan baginda untuk memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi menemui anaknya, yakni cucunya lah, cucu lelaki daripada anak perempuannya, fil maut, yang hampir mati. Faqala, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada utusan itu, irji', kembalilah, ceritakan kepadanya, yakni kepada anaknya, bahawa lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta, Allah berhak mengambil apa yang mahu diambilnya dan berhak memberi apa yang mahu diberinya, ataupun sesungguhnya kepunyaan Allah juga apa yang diambilnya dan kepunyaannya juga apa yang diberinya. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisi Allah mengikut jangka masa yang telah ditentukan. Famurha, oleh itu kamu suruhlah dia, yakni dia itu maksudnya anak Nabi SAW, anak perempuannya. Faltasbir wal tahtasib, biarlah dia bersabar dan dia mengharapkan pahala daripada Allah. Namun begitu anak perempuannya itu mengembalikan pula utusan tadi dengan membawa kata-kata anaknya yang bersumpah, supaya Nabi datang juga bagaimanapun kepadanya. Maka Nabi SAW berdiri, dan berdirilah bersama baginda Sa'ad bin Ubadah dan Mu'adz bin Jabal. Apabila sampai, diangkat anak itu kepada Nabi SAW dalam keadaan nyawanya taqaq, berbunyi-bunyi, bunyi qaq gitu. Ka'annaha fi shannin, semacam nyawa itu berada di dalam satu gereba kulit yang usang. Fafadat ainahu, melihat keadaan itu mengalirlah air mata Nabi SAW. Lantas Sa'ad berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, dalam nuskha yang lain, ma hadha, ada begitu, apa ni? Ini pasal dia tengok Nabi SAW menangis. Qala, Nabi SAW bersabda, hadhihi rahmah, ini adalah rahmat, yakni kesan belas kasihan yang Allah letakkan di dalam hati hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah hanya mengasihani di kalangan hambanya orang-orang yang tahu mengasihani orang lain. Bab firman Allah, inni anar razzaq dzul quwwatil matin, sesungguhnya akulah yang memberi rezeki, akulah yang mempunyai kekuatan yang teguh. Jadi ini dalam nuskah ni, dalam nuskah yang lain, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin, seperti yang tersebut di dalam mushaf yang ada ni. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Musa al-Asy'ari, beliau berkata Nabi SAW bersabda, tidak ada sesiapa pun yang lebih sabar menghadapi sesuatu perkara yang menyakiti, ia mendengarnya lebih daripada Allah. Tidak ada sesiapa pun yang lebih sabar daripada Allah dalam mendengar sesuatu yang tidak senang didengarnya.
Mereka mendakwa dia mempunyai anak, tetapi dia tetap mensejahterakan mereka dan memberi rezeki kepada mereka. Ini bab firman Allah, alimul ghaib, dia mengetahui perkara ghaib, fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, tidak dinyatakan, dia tidak menyatakan perkara ghaib kepada sesiapa pun. Wa inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ah, sesungguhnya Allah, pada Allah juga, padanya juga ada pengetahuan tentang kiamat. Wa anzalahu bi'ilmih, dia menurunkannya dengan ilmunya, jadi menurut ilmunya. Wa ma tahmilu min untha, tidak ada seorang pun wanita yang mengandung dan bersalin melainkan menurut ataupun mengikut pengetahuannya. Ilaihi yuraddu ilmu sa'ah, kepadanya juga dikembalikan pengetahuan tentang kiamat. Abu Abdullah berkata, Abu Abdullah berkata, yakni Imam Bukhari, qala Yahya berkata, yani Yahya bin Ziyad al-Farra, al-zahir ala kulli syai' ilmah. Mana dia nak menjelaskan makna perkataan al-zahir dalam Al-Quran itu. Wal-zahir wal-batin itu, wal-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Apa makna al-zahir? Al-zahir ala kulli syai'in ilmah, yang mengetahui segala perkara yang zahir, yang nyata. Wal-batin ala kulli syai'in ilmah, dan yang mengetahui segala perkara yang tersembunyi, yang batin. Jadi maknanya ilman itu badal, jadi badal istimal, ataupun dia jadi nisbah, tamyiz. Jadi tamyiz. Dari segi maknanya adalah badal istimal, badal istimal. Tapi dari segi i'rabnya dia jadi apa ni, tamyiz. Tak apalah. Mudah terjemahannya seperti inilah. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, anak-anak kunci perkara gaib itu ada 5. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui apa yang berkurang di dalam rahim kecuali Allah. Tidak ada mengetahui apa akan berlaku besok kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui bila akan datang hujan kecuali Allah. Tidak ada satu pun orang yang mengetahui di bumi mana dia akan mati kecuali Allah. Dan tidak ada yang mengetahui bilakah akan berlaku kiamat kecuali Allah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata, sesiapa yang menceritakan kepadamu bahawa Muhammad telah melihat Tuhannya, maka sesungguhnya dia telah berdusta. Kerana Allah telah berfirman, la tudrikuhul absar, dia tidak dapat ditanggapi oleh penglihatan. Dan sesiapa yang menceritakan kepadamu bahawa dia mengetahui perkara ghaib, yakni Muhammad mengetahui perkara ghaib, maka sesungguhnya dia telah berdusta. Kerana Allah telah berfirman, Allah berfirman, la ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah. Ini bab firman Allah, As-salamul mu'min. Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada Abdullah, dia berkata, kami selalu bersembahyang di belakang Nabi SAW di suatu ketika dahulu. Kami mengucapkan Assalamu ala Allah. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu adalah As-salam. Sudah pun As-salam. Allah itu memang As-salam, atau Allah itu sendiri As-salam. Tetapi kamu ucapkanlah At-tahiyyatu lillah